Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam siri bacaan kitab ringkasan kitab Al-Kabair, iaitu berkaitan dengan dosa-dosa besar. Kata pengarang kitab ini rahimahullahu ta'ala, dalam surah Asy-Syura ayat 37 Allah berfirman, وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. Maksudnya, dan juga lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar serta perbuatan-perbuatan yang keji, dan apabila mereka marah disebabkan perbuatan yang tidak patut terhadap mereka, mereka memaafkannya. Bagi orang yang beriman kepada Allah, bagi orang yang benar-benar beriman kepada Allah, bagi orang-orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah, bagi mereka ialah mereka mahukan perkara yang lebih kekal dan lebih baik bagi dirinya. Apa dia? Sudah pastinya perkara-perkara yang boleh mendapatkan redha Allah, yang boleh mereka di hari akhirat kelak masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebab mereka ini lebih suka benda yang kekal. Benda-benda dunia yang dilarang oleh Allah, keseronokan dunia yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak kekal. Ya, tidak kekal. Kita buat suatu benda yang seronok sekejap saja. Lepas tu habis. Tetapi keseronokan hari akhirat, kebaikan di sisi Allah, pahala di sisi Allah, redha Allah, itu yang kekal sampai ke hari akhirat. Itulah tempat yang kekal abadi. Itulah yang sebenarnya matlamat hidup kita. Matlamat hidup kita hari ini adalah untuk hidup kita untuk hari akhirat. Oleh kerana itu orang yang beriman kepada Allah, benar-benar beriman dan bertawakal kepada Allah, mereka ini akan menjauhi dosa-dosa besar. Apa dia dosa-dosa besar? Seperti syirik kepada Allah, derhaka kepada kedua ibu bapa, mempercayai tukang sihir, melakukan perbuatan sihir dan sebagainya lagi. Dan insya-Allah kita akan tahu banyak dosa-dosa besar nanti dalam siri-siri bacaan kitab yang ini yang seterusnya, insya-Allah. Kemudian Allah sebut apa lagi? Mereka ini akan menjauhi bukan setakat melakukan dosa besar, tapi mereka ini akan menjauhi, tak dekati, dekat pun tak, menjauhi daripada awal lagi. Dan juga mereka ini juga akan menjauhi perbuatan-perbuatan yang keji. Perbuatan-perbuatan yang keji ini bukan setakat mereka tidak lakukan, tetapi mereka menjauhi lagi, dan jauh-jauh dari perbuatan yang keji. Apa dia perbuatan yang keji? Seperti zina, seperti mendekati zina, tak berzina tapi mendekati. Juga orang yang beriman, bertawakal kepada Allah, mereka ini akan menjauhi zina awal-awal lagi. Mereka juga tidak memakan harta yang haram, seperti dengan cara mencuri harta orang. Itu adalah harta yang haram. Ataupun kita lakukan suatu pekerjaan yang haram. Jadi hasil daripada wang daripada pekerjaan haram kita tadi itu adalah dianggap sebagai harta haram lah. Itu orang yang beriman, dia jauhi awal-awal. Dia menjauhi perkara-perkara tersebut. Meminum minuman yang memabukkan. Apakah minuman yang memabukkan? Yang kita tahu ialah arak. Arak dalam bahasa Arab disebut khamrun. Apa maksud khamrun sebenarnya? Khamrun adalah satu bahan yang memabukkan, yang boleh menghayalkan, yang boleh menyebabkan seseorang menjadi punca ketagih, dan juga boleh merubah tingkah laku seseorang dan sebagainya lagi. Jadi termasuk arak ni juga adalah, dadah juga termasuk arak, ganja juga termasuk, dan yang seumpama dengannya. Walaupun dadah disalahguna dengan diambil bukan secara minum, tetapi ia adalah satu benda yang memabukkan, bukan setakat benda yang memabukkan kita minum saja diharamkan, tetapi kita menggunakan sesuatu yang boleh memabukkan, yang boleh menjadi ketagihan,
yang boleh merosakkan akal, merosakkan kesihatan, melemahkan, menjadi seorang itu miskin, pembaziran, merosakkan akhlak, ya, seperti penyalahgunaan dadah, itu juga merupakan suatu perbuatan yang keji yang perlu kita jauhi daripada awal. Bukan setakat ambil, tetapi jauhi daripada awal. Jauhi daripada benda yang memabukkan seperti arak, dadah, ganja dan yang seumpama dengannya. Jauhi awal-awal lagi. Bukan setakat lakukan salah guna, tapi kita jauhi daripada awal-awal lagi. Sebab itu merupakan perbuatan yang keji dan perbuatan yang boleh membinasakan diri, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kata Dr. Abdullah Nasir Ulwan dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad menyatakan bahawa arak dan juga dadah, benda-benda yang memabukkan seperti arak dan dadah ini adalah hukumnya haram secara ijma' sekalian para ulama. Ya. Sebab kata Nabi SAW, kullu muskir khamrun wa kullu muskir haramun. Apa kata Nabi SAW? Setiap yang memabukkan itu khamar dan setiap yang memabukkan itu haram. Jadi benda-benda yang memabukkan seperti arak, dadah, ganja dan seumpamanya adalah haram di sisi Islam. Dan bila suatu benda itu haram, sudah patutnya ia memudaratkan diri orang tersebut, dengan memudaratkan keluarga dan memudaratkan orang lain. Juga perbuatan keji yang lain adalah seperti memakan bangkai, memakan daging babi, apa lagi perbuatan keji lain, seperti makan minum darah dan sebagainya lagi. Dan dosa besar juga adalah seperti riak. Dosa besar adalah bentuk sifat dan bentuk sikap riak, sombong, dengki. Begitu juga dengan hasud, fitnah juga ada satu yang dosa besar. Jadi orang yang benar-benar beriman, orang yang ingin, yang suka benda yang lebih baik, lebih kekal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka ini akan menjauhi semua dosa-dosa besar, perbuatan yang keji. Dan yang terakhirnya Allah kata apa? Wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Dan apabila mereka marah disebabkan perbuatan tidak patut terhadap mereka, mereka memaafkannya. Orang yang beriman juga orang yang inginkan, orang yang berkehendakkan benda yang kekal, yang lebih kekal, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganjaran di sisi Allah itu lebih kekal, akhirat itu lebih kekal. Mereka ini apabila orang yang tersalah, contohnya dengan dia suka memaafkannya. Mungkin orang yang itu tersilap cakap, tersilap pukul dan sebagainya lagi, dia suka memaafkan, dia memaafkan orang tersebut. Kalau dia marah, dia suka memaafkan, dia tidak berdendam. Mungkin ada orang yang melakukan kesilapan kepada kita, tapi kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, kita akan memberi kemaafan kepada mereka dan tidak berdendam kepada orang yang buat salah kepada kita. Itulah untuk kuliah atau pembacaan kitab untuk siri yang kedua ini. Setakat itu daripada Ustaz untuk kali ini. Moga-moga apa yang disampaikan dapat pula disampaikan kepada orang lain, dan semoga hidup kita diberkati dan hidup kita, hijrah kita pada tahun ini lebih bermakna, insya-Allah. Wallahu a'lam.